Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya akan menerangkan apa itu fungsi bagi sastra Melayu dalam masyarakat. Sebelum tu, mari kita kenali apakah itu sastra Melayu. Sastra Melayu telah dikaitkan dengan zaman tradisi yang amat signifikan dengan karya-karya seperti pantun, puisi, syair, seloka, nazam dan gurindam. Dalam subjek ini terdapat 4 fungsi karya sastra, iaitu sebagai hiburan, yang kedua sebagai pendidikan, yang ketiga sebagai dakwah dan yang keempat sebagai kritikan sosial. Yang pertama ialah sebagai hiburan. Hiburan terhasil daripada keindahan kata-kata yang diungkapkan, irama atau rentak yang indah. Pantun merupakan salah satu contoh hiburan yang paling popular dalam kalangan masyarakat. Rentak dan rima yang bersukat dalam pantun membentuk irama yang harmoni dan menghiburkan. Contoh lain bagi unsur hiburan boleh dilihat juga dalam karya sastra rakyat, iaitu cerita jenaka. Misalnya cerita Pak Kaduk merupakan cerita jenaka yang menonjolkan unsur hiburan. Ini merupakan contoh pantun jenaka. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru bukan kepalang, bagai bunga kembang tak jadi. Mangga muda jangan dibeli, kerana rasanya masam sekali. Kusangka dia tetap sendiri, ternyata sudah memiliki 6 suami. Yang kedua ialah sebagai pendidikan. Peranan sastra, terutamanya sastra Melayu, dapat membina insaniah dalam kehidupan manusia. Hal ini amat bertepatan dengan konsep membina modal insan yang diharap-harapkan. Modal insan ni contohnya macam generasi akan datang yang akan memimpin negara kita. Seterusnya, pengarang telah menulis karya mereka dengan memasukkan pelbagai jenis bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosiologi dan agama. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa dan puisi, lalu diadun dengan unsur pengajaran, moral dan ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Kesusasteraan Melayu diperkenalkan agar rakyat Malaysia menjiwai unsur dan nilai murni dari segi kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan, kebudayaan dan menanamkan perasaan bangga dan cinta akan tanah air. Kesusasteraan Melayu ini juga menerapkan pelbagai disiplin ilmu yang membentuk manusia. Yang ketiga, sastra Melayu ini adalah sebagai dakwah. Pembangunan sastra Islam di alam Melayu telah digerakkan dari pengaruh dakwah dan harakat pengislaman yang meluas antara abad 13 hingga 16 Masihi. Seterusnya, gerakan Islamisasi yang bermula pada abad ke-13 Masihi itu telah membawa kepada perubahan yang penting dalam sejarah kebudayaan Melayu. Sumbangan sastra Islam dalam pembentukan akhlak manusia Melayu telah dilakukan oleh sarjana untuk melihat atau mengukur sejauh mana sumbangan sastra Islam ke arah pembentukan sasiah kaum Melayu. Kebanyakan dakwah yang disampaikan adalah melalui syair, teks-teks syariah Islam dan sajak. Kesemua ini dipengaruhi oleh bangsa Arab dan Parsi. Kalau kita dapat lihat, kebanyakan bangsa Arab dan Parsi ni mereka menyampaikan dakwah mereka menggunakan syair, sajak, di mana mereka persembahkannya dalam mereka persembahkan kepada masyarakat kerap kali di halayak ramai, supaya perkara itu dapat diaplikasikan dalam diri masyarakat. Hamzah Fasuri mengambil bentuk syair sebagai alat untuk menyampaikan ajaran Islam. Antara karya beliau adalah syair perahu, syair dagang, syair burung pingai dan syair fakir. Syair-syair yang ditulisnya menekankan tentang kematian dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, hari kiamat. Begitu juga dengan sajak yang ditulis oleh Suhaimi Haji Muhammad yang rata-ratanya berunsurkan keagamaan, misalnya seperti sajak peringatan kepada manusia. Selain itu, terdapat juga karya-karya tokoh yang mengarang berkenaan kisah Nabi dan Rasul bagi memperkukuhkan keimanan seseorang Islam terhadap para Nabi dan Rasul.
Yang keempat ialah kritikan sosial. Berasaskan pertimbangan bahawa karya sastra berfokuskan masyarakat, kehidupan dan manusia. Tentunya hubungan dan pertalian antara ketiga-tiga entiti ini saling berkaitan. Perkara ini selaras dengan susun lapis masyarakat yang pelbagai dan jurang dalam kalangan mereka. Hal ini mempengaruhi adab dan tata susila, sama ada untuk menegur, mengkritik maupun menyampaikan mesej. Perkara yang disampaikan melalui karya sastra adalah gambaran kehidupan manusia sebagaimana ditegaskan oleh Usman Awang, Ihsan Mat Said dan Dharma Wijaya. Sastra adalah rakaman kehidupan yang menggali dan menyelongkar kehidupan manusia daripada pelbagai dimensi dan sudut pandang yang berbeza. Ini merupakan contoh pantun sindiran. Kunang-kunang berlaksa-laksa di waktu hujan badannya basah. Pinjam uang setengah memaksa, bayar hutang sangat susah. Hidup bahagia kerana iman, nafsu maksiat akan terkekang. Bagaimana disebut teman, dia menusuk dari belakang. Okey, sekian. Itu saja daripada saya. Terima kasih.